Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Tiada Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan semua kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Ya saudara dan saudari, mari kita bersatu dalam doa. Yalah Bapa, kami ingin bersyukur kerana Engkaulah Tuhan yang patut dipercayai. Engkaulah Tuhan yang penuh berkuasa. Walaupun kadang-kadang kami tidak nampak kerja Tuhan, kami tidak nampak kewujudan-Mu Bapa, tapi kami yakin Bapa, Engkau tetap ada di situ. Dan biarkanlah Engkau yang menjadi Tuhan kami, Engkau menjadi pembela kami dan penolong kami. Bantulah setiap kami tetap percaya kepada-Mu Bapa. Pada pagi ini Bapa, kami datang ke depan Tuhan. Kami mohon agar Tuhan tetap berfirman kepada kami Bapa, supaya kami tetap bersukacita bergirang di dalam firman Tuhan Bapa. Terima kasih kerana Engkaulah Bapa yang memahami kami. Engkaulah Bapa yang bersama-sama menyertai kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa. Amin. Saudara dan saudari, mari kita membacakan Mazmur 28. Mazmur 28 ayat 1 hingga 9 ya. Mazmur 28 ayat 1 hingga 9. Saya baca untuk saudara dan saudari ya. Mazmur Daud. Ya Tuhan, pembelaku, aku berseru kepadamu, dengarlah teriakanku. Jika Engkau tidak mengaburkan doaku, aku seperti orang yang masuk ke lubang kubur. Dengarkanlah aku ketika aku berseru meminta pertolongan. Aku mengangkat tanganku ke arah rumah-Mu yang suci. Janganlah hukum aku bersama dengan orang durjana, bersama-sama orang yang melakukan kejahatan, orang yang bermulut manis, tetapi hati diliputi kebencian. Hukumlah mereka kerana perbuatan mereka, kerana segala kejahatan yang telah dilakukan mereka. Hukumlah mereka kerana segala perbuatan mereka, balaslah mereka dengan sepatutnya. Mereka tidak mempedulikan perbuatan Tuhan maupun segala ciptaannya. Oleh itu, Tuhan akan menghukum mereka dan memusnahkan mereka selama-lamanya. Pujilah Tuhan, Dia telah mendengar permohonanku. Tuhan melindungi dan membela aku. Aku percaya kepadanya, Dia menolong aku dan menggirangkan hatiku. Aku memuji Dia dengan lagu kesyukuran. Tuhan melindungi umat-Nya dan membela dan menyelamatkan raja pilihan-Nya. Ya Tuhan, selamatkan umat-Mu dan berkatilah mereka yang menjadi milik-Mu. Jadilah mereka seperti gembala bagi mereka dan menjagalah mereka selama-lamanya. Ya saudara dan saudari, ayat ini seumpama yang kita renungkan semalam, ya, di waktu doa tidak dikabuli, di waktu tidak nampak kelakuan ataupun perbuatan Tuhan. Saudara dan saudari, ayat pertama dia kata, ya Tuhan, pembelaku, aku berseru kepadamu, dengarlah teriakanku. Jika Engkau tidak mengaburkan doaku, aku seperti orang yang masuk ke lubang kubur. Dengarkanlah aku ketika aku berseru meminta pertolongan. Aku mengangkat tanganku ke arah rumah-Mu yang suci. Saudara dan saudari, ini menyifatkan ataupun menggambarkan begitu sungguh-sungguh doa pemazmur ataupun doa Daud. Dia minta tolong, dia seru, tetap berseru. Bahkan dia mengangkat tangan ke arah
rumahmu, rumah Tuhan yang suci. Kenapa menuju ke arah rumah Tuhan yang suci? Kerana ini adalah perjanjian Tuhan. Dia kata, kalau kamu doa kamu tidak dikabuli, kamu boleh mengangkat tangan menuju ke arah rumahku dan aku akan mengabuli doamu. Ini adalah perjanjian Tuhan dalam perjanjian lama. Jadi saudara dan saudari, nampaknya Daud ini begitu bersungguh-sungguh dan sudah lama, sekian lama dia berdoa, masih belum dikabuli. Jadi dia tetap berdoa, tetap angkat tangan ke arah rumah Tuhan, dan dia tetap berdoa, tetap menanti-nantikan kerja Tuhan. Saudara dan saudari, waktu Tuhan tidak mengabuli doa, waktu orang jahat nampaknya seolah-olah menang, seolah-olah bermaharajalela, tapi Daud ingatkan kita bahawa kita tetap perlu bersabar kerana Tuhan ada masanya sendiri. Saudara dan saudari, saya tahu waktu menunggu memang susah. Kan? Betul tak? Kamu suka menunggu orang kah? Kalau kita sebagai suami, kadang-kadang kita hantar isteri pergi ke satu tempat, kita tunggu dia dalam kereta setengah jam, 1 jam. Mungkin kita pun tidak selesa, saudara. Kan, saudara dan saudari? Saya yakin waktu kita tunggu perbuatan Tuhan, bahkan bukan berapa jam, mungkin berapa hari, berapa bulan, bahkan berapa tahun, tapi Tuhan masih belum mengabuli doa kita. Ya, waktu menunggu itu sangat mengecewakan. Kan? Betul kah? Tapi saudara dan saudari, waktu itulah terbuktinya iman kita terhadap Tuhan. Adakah waktu itu tetap kita masih percaya Tuhan? Adakah waktu itu tetap kita masih berdoa? Adakah waktu itu tetap kita masih melakukan perkara yang baik? Adakah waktu itu tetap kita serahkan kuasa penghakiman dan penghukuman kepada Tuhan? Sama seperti ayat 4 dan ayat 5. Dia kata, hukumlah mereka kerana perbuatan mereka, kerana segala kejahatan yang telah dilakukan mereka. Hukumlah mereka kerana segala perbuatan mereka. Balaslah mereka dengan sepatutnya. Mereka tidak mempedulikan perbuatan Tuhan maupun segala ciptaannya. Oleh itu, Tuhan akan menghukum mereka dan memusnahkan mereka selama-lamanya. Ya, Daud, dia memang sudah, orang kata muak sudah oleh kerana perbuatan orang yang mengancam dia, memfitnah dia. Tapi dia tetap serah kepada Tuhan. Dia kata, Tuhan, saya serahkan kuasa penghukuman, penghakiman kepadamu. Walaupun sekarang saya belum nampak lagi penghakiman Tuhan, tapi saya yakin Tuhan sendiri pasti akan menghukum mereka, pasti akan menghakimi mereka. Jadi saudara dan saudari, ini adalah satu pengajaran yang baik bagi kita. Selalunya kita diancam, kita difitnah orang. Kita tidak tersabar-sabar, tidak dapat menanti-nantikan kerja Tuhan ataupun penghukuman Tuhan. Jadi akhirnya, kita sendiri pula yang mahu menghukum orang. Kita sendiri pula yang mahu membalas dendam orang. Betul kan? Jadi saudara dan saudari, Daud ingatkan kita, jangan hukum, jangan balas dendam. Tetap percaya, tetap berdoa, tetap menanti-nantikan Tuhan sendiri yang menghukum mereka. Saudara dan saudari, kalau sekarang ada si celaka yang mengepung kamu selama ini, jangan takut, jangan balas dendam, jangan menghakimi, jangan menghukum mereka. Serah kepada Tuhan. Tuhan ada masa dan cara yang terbaik untuk menghukum si celaka itu. Saudara dan saudari, dan ayat seterusnya memberi dorongan kepada saya. Ayat 6, dia kata, pujilah Tuhan, dia rela mendengar permohonanku. Tuhan melindungi dan membela aku. Aku percaya kepadanya. Dia menolong aku dan menggirangkan hatiku. Aku memuji dia dengan lagu kesyukuran. Nah, saudara dan saudari, setelah 5 ayat yang Daud berseru, berteriak, memohon, dan akhirnya ayat 6. Ini ayat 6 bukan sekali mata tahu. Dari ayat 5 pergi ke ayat 6 mungkin mengambil masa berapa bulan, bahkan berapa tahun. Tapi akhirnya Tuhan dan orang yang percaya kepadanya, orang yang taat kepadanya, pasti akan menang. Akhirnya Tuhan pasti akan menang dan orang yang taat kepadanya pasti akan menang. Saudara dan saudari, ini yang kita perlu percaya. Kerana Tuhan tetap berkuasa, tetap bertakhta. Asalkan kita taat kepadanya, akhirnya kemenangan ini memang menjadi milik Tuhan dan orang yang bersama dengan Tuhan. Ya, jadi saudara dan saudari, yang penting kita menantikan Tuhan, pasti kita akan bergirang. Ya, ayat 8 dan 9 memberikan jaminan, memberikan dorongan yang kuat kepada kita. Mari kita tengok apa yang dikatakan. Ya, ayat 8, Tuhan melindungi umatnya.
Dia membela dan menyelamatkan raja pilihannya. Ya Tuhan, selamatkanlah umat-Mu dan berkatilah mereka yang menjadi milik-Mu. Jadilah seperti gembala bagi mereka dan jagalah mereka selama-lamanya. Saudara dan saudari, ayat ini memberi dorongan cukup besar kepada saya. Dia ingatkan saya siapakah saya. Apakah identiti saya, saudara dan saudari. Walaupun bagaimana orang lain mengancam kita, kita pasti tahu siapa kita terlebih dahulu. Di sini dia ingatkan saya bahawa kita adalah umatnya. Kita adalah raja pilihannya. Kita adalah miliknya. Saudara dan saudari, bayangkan, kalau kita adalah umatnya, kalau kita adalah pilihannya, kalau kita adalah miliknya, apa yang Tuhan akan lakukan terhadap kita? Adakah dia akan membiarkan kita diancam sampai mati oleh orang lain? Tidak mungkin. Adakah dia akan membiarkan kita begitu sakit, begitu kecewa, begitu sedih selama-lamanya? Tidak mungkin, saudara dan saudari. Pastilah di sini dia ingatkan kita bahawa oleh kerana kita adalah kesayangannya, kita adalah anak emasnya, kita adalah pilihan umatnya, milekannya, saudara dan saudari. Akhirnya dia kata ayat 8, dia pasti akan melindungi kita. Dia pasti akan membela kita. Dia pasti akan menyelamatkan kita. Ayat 9, dia pasti akan memberkati kita. Dia pasti akan menggembalakan kita. Dia pasti akan menjaga kita. Bahkan sampai selama-lamanya. Wow, saudara dan saudari. Mungkin kadang-kala kita tidak merasakan bagaimana Tuhan melakukan kerja di atas kita. Tapi saudara dan saudari, bukan Tuhan tidak bekerja. Cuma waktunya belum menggenapi. Saudara dan saudari, ingat, bila waktu sudah tiba, Tuhan pasti akan menghulurkan tangan, menyelamatkan kita, melindungi kita, memberkati kita, menggembalakan kita, dan menjaga kita. Saudara dan saudari, ini adalah jaminan yang kuat. Jadi saya selalu dalam kesusahan, waktu doa tidak dikabuli, Tuhan ingatkan saya bahawa sabar anak, sabar. Pasti saya akan lakukannya. Ya, sabar. Teruskan berdoa, teruskan berharap, teruskan percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan bekerja tepat pada waktunya. Jadi saudara dan saudari, sekarang kita perlu berdoa untuk COVID-19, ya. Kerana ekoran daripada perintah pergerakan, kawalan pergerakan, kita nampak jumlah jangkitan tidak menurun, tetapi masih lagi sedang meningkat. Kita perlukan Tuhan. Saya tetap percaya Tuhan akan menyelamatkan kita daripada COVID-19 ini, wabak ini. Jadi kita tetap berdoa dengan bersungguh-sungguh. Biarkanlah Tuhan yang mengasihani kami, melindungi kami, memberkati kami, menjaga kami, dan menggembalakan kami, terutamanya pada waktu kita dikurung di rumah. Kita perlu penggembalaan firman Tuhan. Jadi saya galakkan saudara dan saudari, tetap membaca, rajin membaca firman Tuhan, menyalin Alkitab, dan firman Tuhan akan menjadi dorongan kita, menjadi galakan kepada kita. Amin. Ya saudara dan saudari, pagi ini sekali lagi ingatkan kita bahawa waktu doa kita tidak dikabuli, tetap sabar, tetap percaya kepada Tuhan, tetap serahkan kuasa penghakiman kepada Tuhan, dan akhirnya kita ini yang percaya kepada Tuhan, yang menjadi miliknya, yang menjadi umatnya, yang menjadi pilihannya, pasti akan menang. Dan kita pasti akan mengalami penggembalaan, penjagaan Tuhan selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di syurga. Wow Bapa, begitu baiknya firman-Mu Bapa. Pada pagi ini kami diingatkan bahawa kami adalah umat-Mu. Kami adalah raja pilihan-Mu. Dan kami adalah milikkan-Mu Bapa. Bapa, kami sekali lagi serahkan setiap kami dalam tangan Tuhan. Kami mohon agar Bapa memegang kami Bapa. Agar Bapa menjaga kami Bapa, menggembalakan kami. Kalau ada doa kami belum dikabuli, kalau ada masalah-masalah yang belum diselesaikan, Bapa, bantulah kami Bapa supaya kami boleh mengalami pemberkatan dan penjagaan Tuhan Bapa pada setiap waktu Bapa. Biarpun ombak bergelora di luar, tapi hati kami tetap tenang di dalam Tuhan. Ya Bapa, berkatilah setiap jemaat GMT supaya bebas daripada COVID-19 ya Bapa. Kasihani negara kami supaya COVID-19 ini boleh dibasmi, dibendung dalam masa yang terdekat. Berkatilah Perdana Menteri, Menteri Kesihatan, pengarah kesihatan. Biarkanlah Tuhan memakai mereka untuk membendung masalah ini. Kami serahkan hari ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin.